Macam-macam cerita, macam-macam ragam. Sama lah macam kita mula sekolah dulu kan. Ada yang menangis, ada yang suka, ada yang gembira. Nasib baik tak ada yang panjat pagar tadi. Itulah dia. Ada yang hampir nak panjat pagar kan? Ada yang hampir panjat meja, panjat pagar. Macam-macam cerita. Macam-macam cerita. Tapi bercerita tentang macam-macam ni sebenarnya. Dalam dunia keusahawanan itu sendiri, sebenarnya ada pelbagai ragam dan juga ceritanya. Bagaimana untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya dan juga cabaran untuk membangunkan usahawan B40. Kita bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita perkenalkan Cik Muad Najib Haji Muad Noor, Pengerusi Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad, dan juga kita ada Encik Mazri Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, pertama sekali tahniah diucapkan atas pencapaian tersenarai antara 10 koperasi terbaik tahun 2019. Okey, jadi nak tunjuk sikit bagi tunjuk kepada para penonton kita. Silakan. Ini dia sijilnya yang ke-9, kata top 10. Okey, tahniah diucapkan sekali lagi. Dan bagaimana boleh sampai ke tahap ini, sebab katanya ni pertama kali dapat top 10. Betul. Okey, silakan. Yang pertama sekali ialah Koperasi Koop Sahabat cukup berbangga dan orang kata memandangkan dalam sejarah penubuhan semenjak daripada tahun 2012, Koperasi Koop Sahabat tidak pernah masuk dalam senarai 100 koperasi yang terbaik. Tapi pada tahun lepas, di bawah pengurusan baru, di bawah saya selaku pengurusi dan juga CEO, kita terus mendapat ke-9. Maksudnya terus di dalam lingkungan 10 koperasi yang terbaik. Satu pencapaian yang boleh kita banggakan lah. Yang mana kita kongsi kejayaan dan kegembiraan ini bersama-sama dengan keseluruhan anggota koperasi kita seramai 225,000 orang satu Malaysia. Alhamdulillah. Satu angka yang sangat besar, 225,000. Jadi mungkin bantuan itu secara menerus ke kampung-kampung ke macam mana? Ataupun di bandar tertentu? Dari segi geografinya, dia mencakupi keseluruhan seluruh seantero Malaysia lah. Di Sabah dan Sarawak, di pelosok kampung, bukan saja di bandar-bandar, di keseluruhan tempat di Malaysia ini. Okey, bagaimana caranya sebenarnya koperasi ini membantu para usahawan B40 ini untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya? Boleh kita tahu macam mana? Kalau diikutkan kepada koperasi sahabat ni sendiri, ditubuhkan oleh peminjam-peminjam Amanah Ikhtiar Malaysia yang dikenali sebagai sahabat AIM. Dan keseluruhan Malaysia pada hari ini terdapat 370,000 peminjam Amanah Ikhtiar atau sahabat Amanah Ikhtiar. Dan macam yang Tuan Polisi maklumkan tadi, 225,000 menjadi anggota kepada koperasi. Jadi mereka bermula sebagai usahawan melalui pinjaman kepada Amanah Ikhtiar Malaysia secara pinjaman mikro, bermula daripada 3,000 sehingga ke 30,000. Di situlah bermulanya usahawan-usahawan B40 ni memulakan perniagaan. Dan tertubuhnya koperasi adalah sebagai satu pelengkap kepada ekosistem Amanah Ikhtiar Malaysia, untuk di mana usahawan-usahawan yang perniagaan mereka telah berkembang melebihi tahap keperluan modal melebihi 30,000, mereka ada koperasi untuk mendapatkan dana modal, yang mana kita sediakan pinjaman kepada anggota kita daripada sehingga kepada 300,000 untuk keperluan modal. Okey, dan bantuan tersebut hanya adalah kepada ahli sahaja ataupun orang luar pun boleh sebenarnya layak untuk mendapatkan pinjaman tersebut? Hanya pada anggota saja. Hanya pada anggota saja. Okey, dan dari segi bantuan yang diberikan, sebab difahamkan bantuan itu tidaklah diberikan sekaligus. Maknanya kalau saya kata saya nak 100,000, saya kata tidak diberikan sebegitu, malah diberikan sedikit minimum, dan kemudian barulah berkala mengikut kepada kesesuaian. Jadi kenapa ia dilakukan seperti itu? Banyak. Boleh kita kongsikan? Kalau pemahaman tu adalah reflektif kepada Amanah Ikhtiar Malaysia punya prosedur ataupun bila tengok tertubuhnya Amanah Ikhtiar Malaysia selama lebih 32 tahun ni, berjayanya dia sehingga ke hari ini oleh kerana disiplin kredit yang diterapkan. Maknanya dimulakan perniagaan tu dengan modal yang sedikit, mengikut kepada keperluan golongan sasar tersebut, dan kemudian bila pembayaran balik itu baik dan kedatangan kepada mesyuarat dan dia serve kumpulan dia secara baik, dia boleh memohon untuk pinjaman yang skala lebih besar. Dan kebanyakan yang melebihi keperluan modal melebihi 30,000 ni, dia
ada koperasi lah. Bila dia dah menjadi anggota koperasi, dia ada koperasi untuk dia dapatkan modal tersebut. Di sinilah peranan koperasi melengkapkan Amanah Ikhtiar Malaysia. Yang mana kita komplement kepada pinjaman Amanah Ikhtiar yang hanya limit kepada 30,000, kami memberi pinjaman lebih daripada 30,000. Tapi seperti yang CEO maklumkan tadi, ia telah melalui proses disiplin kredit yang baik. Yang mana sebab apa, Amanah Ikhtiar Malaysia sebelum ini pinjaman jumlah orang yang tidak membayar kurang daripada 2%. Kurang daripada 2%. Maksudnya 98% itu membayar balik pinjaman. Okey, baik, satu prestasi yang cukup baiklah sebenarnya. Saya ingatkan tadi bila diberikan sedikit-sedikit tu ada disebabkan ramai sekali yang sebenarnya macam susah ataupun culas untuk membayar kembali. Tapi persentage ataupun peratusannya sangat sedikit berbanding mereka yang membayar. Dan mungkin dari segi pembayaran balik apa semua, itu adalah dari segi pemantauan disiplin pembayaran balik. Mungkin dari segi pemantauan bisnes itu sendiri, dari semasa ke semasa nak melihat bisnes itu berkembang. Adakah pihak koperasi menyediakan pemantauan dan sebagainya untuk bengkel ke apa ke? Ada. Dari sudut koperasi, kami memang sentiasa menyediakan suasana ataupun environment yang kondusif kepada usahawan-usahawan, anggota-anggota kita, yang mana kita juga engage kepada institusi-institusi luar seperti Institut Koperasi Malaysia, Angkasa dan sebagainya. Dari segi kita sendiri dan juga dengan ekosistem kita sendiri iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia, bahagian keusahawanan sentiasa menyediakan kursus-kursus yang membantu anggota-anggota dan peminjam-peminjam Amanah Ikhtiar Malaysia ini untuk mendapat maklumat keusahawanan yang terkini, yang terbaik dan juga dan sebagainya. Okey, dan untuk pemantauan yang seterusnya bagi mereka yang telah pun menunjukkan prestasi yang baik, jadi apa sebenarnya bentuk intensif diberikan kepada mereka? Contohnya bonus kepada contoh pencapaian mereka ke, ada diraikan sebegitu tak kepada ahli-ahli koperasi yang tidak culas membayar dan sebagainya? Dari perspektif koperasi, apa bottom line dia? Ialah dividen. Yang mana itu adalah faedah utama yang kita tawarkan kepada anggota-anggota kita. Pada tahun lepas, sebab pertama kali, jurung-jurung kalinya kita raikan dengan memberi 8% dividen kepada pemegang-pemegang saham di Koop Sahabat. Dan juga seperti mana gagasan yang ingin kita bawa 100-10-10%. Ini kita memang target untuk memberikan sebanyak 10% dividen setiap tahun kepada setiap anggota koperasi kita lah. Okey, insya-Allah you boleh berjaya lah, sebab bayangkan lebih daripada 30 tahun tak pernah masuk top 100 pun. Betul. Sekarang dah jadi top 10. Betul, Alhamdulillah. Jadi rasanya misi itu mungkin boleh dicapai. Itu tidak mustahil. Jadi kita ucapkan selamat berjaya dan sekali lagi tahniah atas pencapaian tersenarai antara 10 koperasi terbaik bagi tahun 2019. Semoga selepas ini mungkin boleh jadi nombor 1 pula. InsyaAllah. InsyaAllah. Orang biar rakyat.